Dan sebab itu kalau kita tahu ni, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dekat kita tidak ada sambutan ambang tahun baru. Syukur banyak-banyak. Cumanya apa yang kita minta tu tadi, kita kena syukuri. Banyak tahun dah kita minta, tuan-tuan. Banyak tahun dah kita minta. Cuma kadang-kadang kejayaan yang kita sebutkan sebagai ijabah doa ni, dia datang dalam satu sampul yang susah kita nak terima. Sampul dia itu sampul dengan ada gambar COVID dekat depan. Tapi isi dalam dia isi yang baik-baik. Kita minta moga-moga tidak ada sambutan ambang tahun baru, dan alhamdulillah tahun ni ya tidak ada. Tak ada. Patut kita kena rasa bersyukur sebab doa kita telah pun Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala dah makbulkan. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala memberikan cabaran dan juga ujian-ujian getir supaya kita senantiasa kekal duduk, tunduk, patuh, gerun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab ke depan nanti akan main lagi. Baru saja duk kelang kabut dengan COVID-19 dan sebagainya. Baru kita nak duk relax cerita pasal daging kuda. Dia main dah. Daging kuda. Kan? Cerita pasal kangaroo dan sebagainya. Dan satu sisi watak-watak ini, watak-watak ujian Allah ni, ulama akhir zaman menyatakan, adakah kamu tak perasan wahai umat Islam, di saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan alam ini menghimpit kamu supaya kamu cari jalan redha Allah. Masa kamu senang-senang untuk buat benda ni, kamu tak buat. Tetapi bila mana main dalam satu suasana pandemik ini, maka Allah Ta'ala buat alam ini untuk tekan kita ikut jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang perempuan nak suruh tutup muka dah tak ada masalah lah. Automatik. Pasal dia tahu kalau mask 916 1 gram baru duk berapa ratus. Hak ni mask ni kalau tak pakai 1000 bang. Mahal. Lagi mahal daripada mask 916. Sebab tu kita kena kental, kena sabar, kena senantiasa duduk dalam keadaan menambahkan tunduk gerun pada Allah. Kerana tahun yang mendatang ini, bulan-bulan yang sedang kita lalui ini sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ujian demi ujian yang lebih besar. Sebab Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wasallam. Assalamu qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia. Saya kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab ini. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat akan menundukkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik.
Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perkongsian kita daripada kitab Umuril Ummatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi pada muka surat yang ke-71, selepas daripada bicara berkenaan dengan 4 hadis yang dimuatkan pada fasal ketiga berkaitan dengan waktu kemunculan Imam Al-Mahdi. Di muka surat 71 kita dapat lihat penulis membawakan kepada kita beberapa perkara yang berkaitan dengan 4 hadis yang telah pun kita kongsikan dengan tuan-tuan. Iaitu yang pertama, perang Armageddon, ataupun dalam bahasa hadis yang kita sebutkan adalah Malhamah Al-Kubra. Bahawa pihak-pihak yang akan terlibat dalam peperangan sekutu dunia tersebut ialah kaum muslimin dan kaum Rom. Mereka berada dalam satu puak, kemudian pihak kita dan kaum Rom akan menghadapi satu puak dari pihak-pihak yang bersekutu. Sebagaimana yang telah pun kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, iaitu puak komunis atau puak Syiah atau kedua-dua puak tersebut. Sesuai dengan teks hadis, kaum Rom akan berdamai dengan kamu dengan aman. Maka kamu dengan mereka akan memerangi satu musuh dari belakang mereka. Sedangkan pihak kita bersama kaum Rom akan mendapat kemenangan sesuai dengan maksud hadis Nabi SAW. Maka kamu akan menang dan mendapat harta rampasan perang serta akan selamat. Sesungguhnya perang dunia ini bersifat multinasional dan pendahuluannya telah benar-benar dimulakan, di mana kita dengan kaum Rom, yakni Bani Ishaq, Eropah dan Amerika sekarang berada dalam satu perdamaian yang aman dan tidak berhadapan dengan sebuah peperangan umum yang terbuka sebagaimana yang berlaku ketika mana perang salib dan ekoran perang salib atau peperangan penjajahan imperialis. Sedangkan pada saat ini puak komunis China, Rusia dan pengikut-pengikutnya telah mengadakan perjanjian-perjanjian dan mengadakan kesepakatan-kesepakatan untuk membina suatu kekuatan dan kemenangan. Bahkan pemimpin Rusia pada ketika kitab ini ditulis, iaitu Boris Yeltsin, telah pun mengunjungi China dan menetap di sana selama beberapa hari pada bulan April sekitar tahun 1996 dalam sebuah perkembangan situasi yang tidak menentu dan baru. Dunia saat ini, khususnya kawasan Timur Tengah, memasuki perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang mengkhawatirkan, yang di antaranya telah banyak dilaksanakan akhir-akhir ini, dan hal ini belum pernah terjadi selama berabad-abad. Dengan terpilihnya seorang ekstremis yang masih lagi memegang tampuk pemerintahan di negara haram Israel, iaitu Benjamin Netanyahu, umurnya kurang lebih 71 tahun, lahir pada bulan 10 tahun 1949, berkahwin sudah 3 kali. Kali pertama berkahwin sekitar tahun 70-an, kemudian perkahwinan kali kedua bertahan 4 tahun, 81 sampai 84. Kemudian berkahwin pula dengan isterinya masih ada sekarang daripada tahun 91 sampai sekarang. 3 perkahwinan, dapat 3 orang anak. Dan dia masih lagi duduk mengetuai parti Likud yang kita biasa dengar bila mana tengok berita dunia. Dan disebutkan juga oleh penulis bahawasanya Benjamin Netanyahu ini telah dipilih oleh orang-orang Yahudi untuk memimpin mereka. Sebelum ini telah menyebabkan kebangkitan kaum muslimin Arab dari tidur mereka dan menyedarkan kelalaian mereka serta usaha mereka untuk rekonsiliasi dan membina persatuan. Tidak syak lagi ia merupakan satu penanda aras di antara sekian penanda aras tentang dekatnya waktu peperangan tersebut. Semua ini menekankan bahawa suara pertentangan sudah meninggi dan ketegangan terus meningkat. Masih banyak lagi perkembangan baru yang mengejutkan dan belum pernah terjadi, seperti penentangan keras antara China dan Amerika. Semakin kuatnya ketegangan antara Rusia dan Amerika Syarikat yang disebabkan oleh kerana Amerika menemui markas raksasa yang dirahsiakan yang dibangunkan oleh Rusia dan diyakini bahawa ia akan menjadi pusat kawalan nuklear. Dan lebih mengejutkan pada ketika ini, iaitu sekitar tahun sebelum tahun 2000, persekutuan Turki pada waktu tersebut
sebelum daripada pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, dan Israel diam-diam telah pun menggetarkan telinga kaum muslimin Arab di mana mereka bersikap dengan sangat berhati-hati, dan kesepakatan Amerika dan Jepun serta negara-negara lainnya. Bagaimanapun suara perkembangan tersebut adalah satu perkara yang perlu untuk diamati dengan saksama oleh seluruh muslimin di dunia. Taib. Yang pertama dibawakan berkenaan dengan perang Armageddon. Kita telah sebutkan beberapa false flag ataupun isyarat-isyarat yang berkabus yang muncul beberapa tahun belakangan. Antaranya yang paling awal adalah ketika mana jatuhnya Mogadishu, kemudian rentetan daripada peristiwa 9/11, dan saya tertarik juga nak berkongsi berkenaan dengan 9/11 ini dengan tuan-tuan. Kelompok Amerika dan juga Eropah, yang mana kita sedia maklum mereka merupakan satu kuasa besar dunia setelah kejatuhan Empayar Islam Osmaniyah pada 3 hari bulan Mac 1924. Sejak daripada itu, seluruh kawalan, perjalanan, pentadbiran, pemerintahan negara-negara dunia mesti berpaksikan dan bertumangkan Amerika dan juga Eropah. Dan daripada situlah bermulanya segala proses rominisasi yang kita alami sampai hari ini, termasuk berkenaan dengan perkara yang masih lagi hangat, iaitu peristiwa hari ini, Tahun Baru. Dan bila sebut berkenaan perkara ini, selalu kita bawakan kepada mana-mana jemaah bahawasanya perlu ada satu pegangan yang kukuh di kalangan masyarakat Islam yang beriman bahawasanya perkara yang dibawakan oleh kelompok kufar ini adalah perkara yang tidak lari daripada kalimah Allah, iyaquluna illa kaziba. Yang tu je. Pegang dengan sungguh-sungguh, perhati dengan teliti, cermati dengan penuh yakin bahawasanya apa yang diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya adalah satu firman yang menggetarkan kita supaya sentiasa duduk dalam keadaan berjaga-jaga setiap masa dengan golongan kufar ini. Baik. Saya bawakan satu perumpamaan yang disebutkan tentang peristiwa tahun lompat sebagai contoh. Kalau tuan-tuan sedia maklum, tahun lompat nanti kita akan jumpa peristiwa di mana bulan Februari akan jadi 29 hari. Manakala pada tahun yang tak lompat dia akan jadi 28. Dan sekarang ini dia berlaku selama 4 tahun sekali. Tujuan kenapa dilakukan tahun lompat ini adalah bermula daripada sebelum daripada Grigori, iaitu 45 tahun sebelum Grigori, ataupun boleh juga yang tuan-tuan selalu panggil Masihi itu. Dalam bahasa Inggeris dia tulis before Christ, 45 tahun sebelum Jesus Christ. Dah ada perkiraan untuk mencukupkan bilangan 29 Februari itu bagi menggantikan dalam masa 4 tahun. Kenapa? Kalau tak letak 29 hari bulan Februari pada tahun keempat, maka tarikh tanggal 25 Disember untuk menyambut satu perayaan keraiyaan menyembah Dewa Saturnalia, anak Dewa Horus, takkan dapat dibuat pada satu tarikh yang berada di kemuncak musim sejuk yang dipanggil juga winter solstice. Disebabkan perjalanan tahun yang diperkenalkan oleh Julian ini kemudian digarap semula oleh Gregorian ataupun Paus Gregorius, dia telah melalui satu perkiraan yang tak cukup hari dia, yang mana setiap tahun dia akan berkurang selama 6 jam. Bila dia kira dengan kiraan hari yang kita duk sedia maklum, dengan kiraan 28 Februari, maka setiap hari itu dia kira cukup 365, tetapi dia telah mengambil 6 jam. Okey, 6 jam tak cukup untuk setahun. Jadi bila masuk 2 tahun, dia akan jadi 12 jam. Masuk 3 tahun, dia akan tarik lagi, dia akan jadi 18 jam. Maka nak bagi cukup balik, dia kena letak tahun keempat 29. Supaya yang 18 jam tu tadi boleh dikira satu hari masuk pada tarikh tu untuk cukupkan perkiraan 25 Disember
jatuh pada titik winter solstice ataupun kemuncak musim sejuk. Itu satu. Yang kedua, bila kita sebut berkenaan dengan perkara ini, apa yang perlu kita amati? Tuan-tuan boleh cari, mungkin kalau tuan-tuan biasa dengan artikel ataupun jurnal, tuan-tuan boleh dapatkan satu peristiwa yang agak membebalkan ataupun agak taklah pening bagi kita, tak masalah. Cumanya di kelompok mereka jadi satu benda yang hiruk pikuk. Kerana pernah berlaku 11 hari hilang dalam bulan September pada tahun 1752. Dia bermula dengan 1 hari bulan September, kemudian 2 hari bulan September, hilang 3 hari bulan sampai 13 hari bulan. Dalam kalender mereka cuma ada 1, 2, 14, 15 sampai 30 September. Dan kehilangan hari itu juga dikaitkan dengan isu dan juga peristiwa nak mencukupkan 25 Disember itu jatuh pada tarikh titik winter solstice. Kenapa benda ni penting? Sebab ia adalah satu usaha untuk mengekalkan pemujaan ataupun penyembahan berhala dalam agama pagan yang kita sebutkan hari itu, ajaran agama Bakhnalia, yang telah diserap masuk dalam kerajaan pemerintahan Kristian, sehingga menyebabkan sampai hari ini satu dunia yang mana telah pun bertumangkan, berpaksikan Eropah dan Amerika sejak daripada 1924 selepas jatuhnya Uthmaniyah, sampai hari ini kita pun turut sama diheret untuk melakukan perkara itu. Dan tuan-tuan sedia maklum, bila sebut kata sambutan hari Natal ataupun Christmas, dia ada satu ucapan dan juga satu nyanyian yang mana dia akan sebut Christmas tersebut dan disambung dengan perkataan and happy New Year. Dan benda ni bukan benda yang mangkak biasa-biasa, tetapi benda ni kalau tuan-tuan nak tengok lagi dalam kelompok Amerika, Eropah ini, mereka cukup sangat membina satu benda yang disebutkan sebagai konspirasi. Paling tidak tuan-tuan boleh cari isu berkenaan dengan kematian Presiden pertama Amerika, Abraham Lincoln, bila mana dia dibunuh, dan kemudian dia akan comparekan dengan John F. Kennedy punya pembunuhan. Tuan-tuan akan jumpa dia punya perkiraan itu. Malaysia juga termasuk bila mana diperkenalkan isu berkenaan dengan teori Rahman. Tuan-tuan pernah dengar? Teori Rahman. Dan ini semua disebutkan dengan panggilan konspirasi, dan dalam bahasa lain kita akan sebutkan juga dengan kebetulan. Orang iman, dia tidak ada satu pun tanggapan yakin kepada kebetulan. Tak? Kalau dia faham konsep iman, dia akan tahu al-qadri khairi wa syarri minallah. Benda baik buruk semua datang dari Allah. Tidak ada kebetulan. Berbetulan ya, mungkin boleh guna. Kebetulan tak wujud, tuan-tuan. Kebetulan tak wujud. Tapi benda ni lah yang dimasukkan, yang diperapkan, yang diracunkan dalam masyarakat umat sampai hari ini. Sebab tu tak jadi satu kepelikan bila mana tahun baru semua pakai kelang kabut nak ucap. Dan dia nak ucap dan sebagainya. Bukan kata terpulang. Kalau kata tuan-tuan rasa boleh ucap, lepas cekak, wala tafadhal mashkura. Tetapi ketahuilah kita bahawasanya salah satu cara daripada pemujaan dalam bulan 1 ini, iaitu menyembah Dewa Janus, selalu mereka akan tanya apa? Salah satu cara dia punya ritual agama dia akan selalu tanya azam. Cita-cita kita. Apa kita nak buat tahun depan? Sebab ia adalah satu manifestasi ataupun dia adalah satu perumpamaan Dewa Janus itu sendiri. Sebab kalau tuan-tuan masih ingat, Dewa Janus ni dia bermuka dua. Satu wajah dia pandang ke depan, satu wajah dia pandang ke belakang. Pandang ke belakang tu melihat segala history, melihat segala sejarah, melihat kerangan silam. Pandang depan, ia menceritakan tentang masa depan yang lebih gemilang mungkin, ataupun perkara yang dia nak buat esok, ataupun benda yang dia nak capai nanti. Dan salah satu cara nak bagi faham konsep itu dengan cara mudah adalah dengan mereka akan senantiasa meratib benda ni. Mereka akan senantiasa berwirid benda ni. Apa benda wirid itu? Bila masuk saja tanggal 31, 1 Januari ataupun sepanjang bulan Janus ini, mereka akan bertanya, apa azam kamu? Tuan-tuan pernah dengar benda tu? Selalu orang akan tanya. Sedangkan ia daripada segi akidah adalah salah satu daripada ritual.
Dan ini kita dapati daripada kajian berkenaan dengan ajaran agama pagan yang dianuti oleh segenap besar kelompok Kristian yang ada pada hari ini yang memegang tampuk pemerintahan dunia. Dan sebab itu kalau kita tahu ni, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dekat kita tidak ada sambutan ambang tahun baru. Syukur banyak-banyak. Cumanya apa yang kita minta tu tadi, kita kena syukuri. Banyak tahun dah kita minta, tuan-tuan. Banyak tahun dah kita minta. Cuma kadang-kadang kejayaan yang kita sebutkan sebagai ijabah doa ni, dia datang dalam satu sampul yang susah kita nak terima. Sampul dia main itu sampul dengan ada gambar COVID dekat depan. Tapi isi dalam dia isi yang baik-baik. Kita minta moga-moga tidak ada sambutan ambang tahun baru, dan alhamdulillah tahun ni ya tidak ada. Tak ada. Patut kita kena rasa bersyukur sebab doa kita telah pun Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala dah makbulkan. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala memberikan cabaran dan juga ujian-ujian getir supaya kita senantiasa kekal duduk, tunduk, patuh, gerun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab ke depan nanti akan main lagi. Baru saja duk kelang kabut dengan COVID-19 dan sebagainya. Baru kita nak duk relax cerita pasal daging kuda. Dia main dah. Daging kuda. Kan? Cerita pasal kangaroo dan sebagainya. Dan satu sisi watak-watak ini, watak-watak ujian Allah ni, ulama akhir zaman menyatakan, adakah kamu tak perasan wahai umat Islam, di saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan alam ini menghimpit kamu supaya kamu cari jalan redha Allah. Masa kamu senang-senang untuk buat benda ni, kamu tak buat. Tetapi bila mana main dalam satu suasana pandemik ini, maka Allah Ta'ala buat alam ini untuk tekan kita ikut jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang perempuan nak suruh tutup muka dah tak ada masalah lah. Automatik. Pasal dia tahu kalau mask 916 1 gram baru duk berapa ratus. Hak ni mask ni kalau tak pakai 1000 bang. Mahal. Lagi mahal daripada mask 916. Sebab tu kita kena kental, kena sabar, kena senantiasa duduk dalam keadaan menambahkan tunduk gerun pada Allah, kerana tahun yang mendatang ini, bulan-bulan yang sedang kita lalui ini sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian demi ujian yang lebih besar. Sebab tu selalu kita tanyakan, kalau ujian pandemik yang sedemikian ini tidak menambahkan tunduk gerun taat kita kepada Allah, tuan-tuan tanya dekat diri tuan-tuan, saya tanya dekat diri saya, kita nak ujian yang macam mana lagi? Nak membuatkan kita lebih takut, lebih khusyah, lebih duduk dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab tu bila kita sebutkan berkenaan Armageddon ini, sampai ke satu tahap pada sekitar tahun kurang lebih 98 kalau tak silap saya, Amerika terutamanya dalam kelompok yang bekerja dan berkhidmat di bawah Hollywood. Hollywood ni maksud dia tongkat sakti, tongkat suci. Kenapa disebutkan tongkat suci? Sebab dia nak bawa satu gambaran kebenaran itu adalah batil, batil itu adalah kebenaran. Maka pada tahun itu telah pun diriliskan, dipublish dan diriliskan satu filem berkenaan dengan yang tajuk dia memang tajuk Armageddon. Yang mana dia bagi dekat kita satu gambaran, inilah Armageddon, iaitu satu hentaman meteor terbesar yang akan menghentam bumi dan menyebabkan huru-hara berlaku. Dan ada dekat situ hero dia. Dan bab hero ni bukan benda baru, lama lah. Daripada paling tidak pun sekitar tahun 1928 dah ada hero-hero yang dibangkitkan oleh mereka. Dan kenapa mereka suka sangat hero-hero ni? Sebab mereka adalah orang yang terikat kuat kepada kitab yang mereka pegang, yang telah pun dialter, yang berkaitan dengan The Messiah ataupun Sang Penyelamat, The Savior. Dan dalam ramai-ramai buat baik pun kena juga letak satu hero yang paling besar. Yang tu nak main hero-hero kat kita tu. Pakai spandau kat luar, pakai tutup muka, kan? Jenis duduk dalam gua semang dengan kelawak ni pokok-pokok ni. Dan kita tak ada masalah nak terima benda tu. Sebab benda tu telah pun masuk meresap racun dalam hidup kita, masyarakat umat Islam. Dan begitu juga bila kita sebutkan tentang Armageddon yang praktik daripada hadis Nabi SAW. Nabi beritahu nak dekat dengan waktu ini, orang Islam akan duduk dalam keadaan boleh bekerjasama dengan kelompok kufar. Yang mana disebutkan terus mereka adalah Salibi, golongan-golongan tentera salib, golongan Kristian. Dan jangan kita mudah terpedaya, bukan Kristian yang kita duk biasa jumpa ini, tetapi ada satu jenis Kristian
yang mana berpegang kuat dengan kitab. Tak semua yang ada pada hari ini adalah Kristian yang berpegang dengan kitab. Kebanyakannya mereka telah mengubah suai untuk kesesuaian dan juga kesenangan mereka. Namun begitu, sejak daripada tahun 2006 kita dapati ada beberapa kemunculan yang sudah pun diwujudkan di beberapa buah negara Eropah yang mula kembali untuk mencari dan juga mengkaji kitab-kitab terawal yang mana boleh dinisbahkan sebagai kitab Injil. Dan kelompok-kelompok ini diberikan beberapa nama panggilan. Antaranya dipanggil dengan panggilan Kristian Ortodok, ataupun yang disebutkan juga Kristian kuno, ataupun disebutkan juga golongan yang dikatakan sebagai pengikut-pengikut Bible yang benar. Yang ni. Dan bila sebut berkenaan dengan orang Islam yang akan bergabung dengan mereka, Nabi SAW memberikan beberapa isyarat besar. Antaranya yang pertama, mereka terdiri daripada kumpulan manusia daripada keturunan Bani Ishaq, iaitu keturunan yang mendiami dan juga duduk di kawasan Eropah. Daripada Eropah itulah yang wujudnya Amerika, dan daripada situlah yang disebutkan golongan Bani Ishaq yang akan bergabung dengan umat Islam menentang satu lagi musuh mereka. Bukan musuh orang Islam pun, tapi musuh kelompok ini, yang mana disebutkan oleh penulis adalah kelompok komunis dan juga Syiah. Baik. Tetapi dalam masa yang sama, ada beberapa kritikan yang ditimbulkan. Antaranya bila sebut berkenaan dengan Syiah dan juga Amerika. Bila sebut kata Syiah dan Amerika, kita jangan pula terpedaya kata Amerika yang disebutkan termasuk dalam Bani Ishaq ini adalah Amerika yang kita faham hari ini. Amerika yang ada sampai hari ini, even dah sekarang dah Joe Biden pun, mereka adalah kelompok yang masih lagi memegang taruh perjalanan kelompok Amerika yang menyokong kuat kelompok-kelompok Syiah sampai hari ini. Sebab tu kita pernah usulkan dan kita pernah maklumkan. Berpuluh tahun kita dengar dan kita dikhabarkan tentang Amerika akan menyerang Iran. Amerika akan menyerang Iran. Dan sampai hari ini kita selalu bertanya, dah berapa kali dah Iran diserang? Sebut kata nak serang Iran, yang diserangnya adalah Iraq 2 kali. Sebut kata nak serang Iran, yang diserangnya adalah Libya. Sebut kata nak serang Iran, diserangnya adalah Afghanistan. Sebut kata nak serang Iran, yang diserangnya adalah Somalia. Sebut kata nak serang Iran, yang diserangnya adalah Yaman dan sebagainya. Ya, yang ini yang berlaku. Sebab tu kalau ada orang yang masih lagi letakkan simpati dan empati kepada pentadbiran pemerintahan Iran hari ini disebabkan termakan pujuk rayu dengan meyakini bahawasanya Amerika adalah satu negara yang menentang Iran, maka boleh selidik dan boleh kaji semula perjalanan sejarah tamadun dunia, bagaimana dia punya pandangan dia. Bahkan ada saja kedutaan Amerika di Iran, dan tak jadi satu pelik pun kedutaan Israel juga ada di Iran. Sebab tu tuan-tuan, sedang hadirin muslimin, mukminin rahimakumullah sekalian, dalam ruang yang kita masih lagi diberikan kunjungan-kunjungan kesegaran akal fikir, maka kuatkanlah keimanan kita untuk meneliti proses perjalanan akhir zaman ini. Sebab itu, yang pertama kita bawakan tadi, perang Armageddon adalah sebenar-benar perang dan dia bukanlah berkaitan dengan hantaman meteor. Tak ada kena-mengena dengan meteor itu Armageddon, tidak. Yang kedua, Armageddon yang disebutkan daripada kalam Nabi SAW adalah Armageddon yang tak merisaukan umat. Kerana apa? Dalam peperangan tersebut, kita akan mendapat kemenangan. Yang ketiga, golongan yang paling merisaukan datangnya, wujudnya, munculnya Armageddon adalah kelompok Yahudi dan juga kelompok-kelompok yang berkiblatkan Yahudi. Dan ini yang kita nak kena selalu fahamkan dalam diri kita bila kita nak cuba untuk memahami apa yang disebutkan tentang Malhamah Al-Kubra ataupun Armageddon itu. Dan yang disebutkan terakhir pada tajuk yang pertama ini, bila mana masih banyak lagi perkembangan yang wujud. Antara benda yang kita masih lagi sangsi sampai hari ini adalah bila mana UAE, Qatar ada di situ, Abu Dhabi ada di situ, telah pun bersetuju untuk bersepakat dengan Israel. Dan Israel sendiri pun telah pun dibuka ruang untuk masuk ke dalam negara-negara Arab selain daripada Saudi, sedikit ke kawasan utara, untuk turut sama terlibat dalam beberapa resolusi-resolusi yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan pendidikan
Dan lebih dahsyat lagi, dia bermula dalam beberapa tahun belakangan. Selepas daripada isu, kalau tuan-tuan masih ingat kita pernah beritahu, Donald Trump pernah mengisytiharkan, merasmikan satu bukit nama dia The Golan Heights, yang mana tempat tersebut telah pun diletakkan batu asas penanda termasuk dalam wilayah haram Israel. Sedangkan tempat itu adalah tempat yang bukan kena-mengena dengan Israel pun. Kawasan dekat Bukit Sinai tu. Kemudian lepas daripada tu, barulah ada bila mana orang-orang Arab, terutamanya orang-orang anak-anak raja-raja Arab yang kaya-kaya, mereka dah mula masuk ke dalam ekonomi antarabangsa, masuk jadi pemilik kelab bola sepak, bahkan tak jadi satu pelik pun bila mana ada satu orang nama dia Sheikh Hamad, HBK, Sheikh Hamad bin Qadir, kalau tak silap saya, dia telah pun membeli satu kelab bola sepak yang berpusat di Israel. Tak ada masalah pun. Dan benda tu yang kita lagi risau. Bukan kata risau, lagi pening. Sebab yang duk buat baik sekarang ni adalah orang-orang Arab juga. Sedangkan mereka terlibat dalam Yom Kippur War. Mereka terlibat dalam perang Jordan. Mereka terlibat dalam isu berkenaan dengan Syarba Syatila. Tetapi sampai hari ini, luka-luka yang dialami oleh orang Islam, syahid-syahid para syuhada yang kita telah pun hadap selama ini, semuanya telah pun dibiarkan begitu sahaja demi untuk memenuhkan temolok dan juga mengenyangkan perut-perut mereka. Dan sebab itu, bila sebut berkenaan dengan perang Armageddon yang pertama ini, apa yang perlu untuk kita senantiasa fahamkan bahawasanya perjalanan umat ini akan sentiasa diberikan ujian dan cabaran yang sentiasa getir. Bahkan yang lebih dahsyat, bila mana kita melepaskan satu kalimah yang selalu perlu untuk kita ingat selalu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Golongan Yahudi dan Nasara takkan pernah redha dengan orang Islam selagi mana kita tak mengikut cara hidup dan juga cara keadaan mereka bila mana mereka melakukan keagamaan. Sebab tu bila ada orang Islam yang nak sambut perayaan ini, nak mengucapkan dan sebagainya atas nama menghormati agama orang lain, ya, bila satu orang dah menyatakan menghormati agama orang, dalam waktu yang sama dia telah tidak menghormati agama Islam. Satu. Yang kedua, kerana Islam itu berdiri pada titik al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dan lebih dahsyat lagi, tidak ada yang sekufu dengan Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, inna dina indallahil Islam. Dan bila mana ada orang yang Islam, namanya Islam, mukanya Islam, tapi nak pulun, nak gelut, nak sambut benda-benda lagu ni, dengan keadaan dia mengatakan ia adalah satu penghormatan kepada agama lain, pada waktu itu dia kena belajar untuk menghormati agama dia sendiri. Jangan jadi seperti mana yang disebutkan dalam perumpamaan Melayu kita, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Agama lain pulun nak hormat, agama sendiri tak hormat. Yang ni yang kita nak kena selalu fahamkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir, bila isu berkenaan dengan konspirasi yang kita juga sebutkan tadi, sebab tu bila 1752 ada 11 hari hilang di bulan September, maka tagline 9/11 ni dah lama dah wujud. Tagline 9/11 ni dah lama dah diprovokkan, dah lama dimanifestokan, dah lama diwar-warkan. Cuma mereka sampai ke satu tahap kena berusaha untuk jadikan juga benda tu satu benda yang superb, satu benda yang dahsyat lagi. Dan benda tu lah yang dibawa. Dan bagi kita mungkin 9/11 benda yang just number, satu number je. Tapi di kelompok mereka ia ada ikatan-ikatan tertentu, ada feng shui bacaan dan juga kiraan dia. Cuma kita yang tak faham, kita yang tak tahu benda tu. Dan benda tu yang diteruskan sampai ke hari ini. Bahkan setiap kali 9/11 itu, mereka akan turut sama untuk menceritakan kepada kita. Paling tidak 2001 punya kes sampai hari ini tak selesai. Yang menyebabkan kononnya Islamofobia. Padahal tidak, dia bukan isu Islamofobia. Ia adalah salah satu daripada kaedah untuk mengawal kekuatan umat Islam dan dipecahkan dengan sepecah-pecahnya. Supaya kita tidak lagi duduk dalam keadaan yang boleh bersenang lenang. Ada orang yang mai dekat saya, satu kisah, dia beritahu susah bawa nama Islam. Susah, zaman law nak bawa nama Islam susah. Masuk pilah
Amerika ke, masuk pilah ke Hawaii ke, masuk pi ke Germany ke, masuk pi ke kawasan negara Eropah ni atas nama ada bin, memang mereka akan tahan. So saya pun kata kat dia, lah tak ada masalah kot pasal COVID. Takkan nak pi sampai ke Amerika kot. Siapa? Duduk belah-belah sini dah, gamak cemui pi Pantai Kamlun kan. Nak pi pulau Tikui. Takat tu sudah. Duk pi pulun nak pi Amerika apa. Tapi benda tu dah jadi satu apa yang kita sebutkan sebagai inspirasi kepada golongan-golongan tertentu, terutamanya golongan yang nak murtad, yang duk guna point tu sampai hari ini. Dan kita tak jadi satu benda yang terkejut dan mengejutkan kita, kerana benda ini adalah satu benda yang telah pun disebutkan. Antara yang kita boleh kutip adalah pandangan daripada Imam Suyuti berkenaan dengan sambutan Christmas sampai Tahun Baru. Dilarang untuk buat perkara-perkara yang disebutkan membakar api, membeli lilin, menyediakan makanan bermula daripada malam 24 hari bulan tu sampai 1 Januari. Tak dibenarkan. Disebutkan dalam kitab Al-Ibtida' Imam Suyuti. Yang ni bila disebut tahun 1505 Gregori. Bersamaan dengan 911 Hijriah. Lama lah. Tapi pasal kita ni tak ambil tahu, maka itu yang jadi kesesatan bagi kita. Jadi insya-Allah saya mohon tuan-tuan, nanti selepas pada salat Isyak kita ada salat jenazah, turut sama kita mendoakan kebaikan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Dan dalam masa yang sama juga, akhir kalam dari saya, kecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.